Nanti Nur Amirah boleh join sekali lagi ya. Okay. So Nur Amirah jangan marah sebab Nur Amirah dah terkeluar tu. Nur Amirah cuba join lagi sekali sebab sekarang baru Ustazah boleh record. Okay. So Nur Amirah boleh join menggunakan MOE punya account ya. Okay. So cuba tengok ni. Jelaskan 2 kesan berpakaian tidak menepati tuntutan Islam. Maksudnya jelaskan 2 kesan buruk. Kalau kita tidak berpakaian mengikut cara Islam, apa kesan buruk dia? So masa anda nak fikir jawapan ni, anda fikir kesan buruk pada diri. Tu dia. Memang buruklah tulisan Ustazah. Berikan kesan buruk juga pada agama. Lagi. Kesan buruk pada masyarakat. Selalunya macam itulah ya. Pada diri, pada agama, pada masyarakat. So, macam mana jawapan kita? So, anda boleh jawab. Okay. Kesan buruk pada diri. Kesan buruk. Okay. Kesan buruk. Mesti mula dengan ni ya. Kesan berpakaian tidak menepati tuntutan Islam. Mesti mula dengan ayat tu. Ialah pertama. Okay. Pada diri apa dia? Diri akan dibenci Allah. 1. Maruah diri akan tercemar. Dah 2 dah. Pada agama, agama dipandang rendah sebab penganutnya tidak tak payah sebabnya. Sebab ni jelaskan je. Agama akan dipandang hina. Kalau pada masyarakat, masyarakat akan timbul fitnah. Yelah kalau semua pakaian menjolok mata, timbullah fitnah. Akan timbul fitnah dalam masyarakat. Jadi nampak tu, bila kita fokus macam tu, jawapan kita lebih mudah kita nak menjawabnya. Ustazah. Okey, ya saya. Kalau jenis pakai apa ni? Pakai pakaian yang macam ketat-ketat macam tu pun boleh ni juga kan? Okey, jadi yang ini tadi ni dia tanya senaraikan 2 ciri pakaian. Itu dekat sini dah. Ciri pakaian. Apa ciri pakaian yang dilarang dalam Islam? Pakaian ketat. Okey, jadi apa keburukan dia? Kesan buruk tu. Okey, apa kesan buruk dia? Kesan buruk dia mencemarkan maruah diri. Kesan buruk ni, kesan ni, jawapan nombor 2 ni. Menjejaskan ataupun merendahkan maruah diri. Itu dari aspek diri. So jawapan nombor 1 dengan jawapan nombor 2 ni dia berkait. Dan sebenarnya memang jawapan kemahiran berfikir. Kita boleh fikir. Okay, very good Mas. Okay, soalan 3. Terangkan 2 usaha yang boleh anda lakukan untuk mengajak rakan anda berpakaian menurut syarak. Faham tak soalan ni? Kita kena fahamkan dulu soalan ni. Terangkan 2 usaha kita untuk mengajak kawan pakai pakaian menutup aurat. Ingat, soalan ni mula dengan terangkan. Jawapan kita mesti ada isi dan huraian. Jawapan kita mesti ada isi dan huraian. Okey, yang ini Ustazah nak kena tuliskan di sini. Jadi ingat, 1 dalam kurungan A ataupun B ke, ya? 1A 1 macam tu. 2 cara saya. Ya, 2 cara saya. Macam ada orang datang tadi sebentar. Oh, kesian orang tu. Okey, ni dia. 2 cara saya mengajak rakan. Boleh dah macam tu, ya. Terus ke bawah. Okay, welcome. Siapa dia tu? Okey, terus jawapan ke bawah dan terus buat bullet. Okey, terus kita buat bullet. Okey. Kita terus buat bullet macam ni. Okey, macam mana cara saya nak mengajak? Selalunya mesti menasihati rakan supaya, okey, cuba sambung. Menasihati rakan supaya berpakaian menutup aurat. Okey, nampak tak jawapan kita ni dah ada isi menasihati rakan supaya berpakaian. Alamak, typo. Tak apalah kan. Pemeriksa selalunya dia okey je. Kalau setakat typo macam tu, dia okey je tau.
Menasihatkan supaya berpakaian menutup aurat. Okey, ada isi dan ada huraian. Nak dua cara kan? Satu lagi macam mana caranya? Caranya ialah menunjukkan. Kalau kita nak ajak orang berpakaian baik, kita sendirilah kena tunjuk. Betul tak? Menunjukkan rakan. Apa ayat dia? Menunjukkan rakan cara berpakaian yang betul. Tapi itu belum huraian lagi tau. Menunjukkan rakan cara ataupun saya sendiri berpakaian menutup aurat. Boleh juga buat ayat kita. Saya sendiri berpakaian menutup aurat. Itu isi agar. Agar ni dia jadi kata penghubung. Agar dicontohi oleh rakan. Yes. Teruk no Ustazah ni punya typo ya. Okay, so okay, siapa dia tu? Okay, Amira tadi ya. Okay, so macam ni jawapan dia kalau soalan terangkan. Saya sendiri berpakaian menutup aurat. Saya sendiri memakai pakaian menutup aurat agar dicontohi oleh rakan. Okay, ini soalan Ustazah macam rasa soalan ni macam nak keluar je sebab ini antara hadis yang popular. Kalau dalam hadis 2017 ni, dia tanya pakaian. Tapi sebenarnya dalam hadis ni, ada makanan. Ya, cuba kamu tengok. Ta'am. Ya. Dalam hadis ni sebenarnya Allah nak bagi tahu antara cara makbul doa ialah kita menadah tangan. Dan antara cara makbul doa ialah orang yang bermusafir. Dalam hadis ni ada seorang ni dia bermusafir. Dia menadah tangan. Sepatutnya doa dia dimakbulkan. Tapi cuba tengok dia kata ya Rab, ya Rab. Dia berdoa. Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia mendapat sumber pendapatan dengan cara haram. Fa anna yustajabu lahu. Macam mana doanya nak dimakbulkan? So ingat ya murid-murid Ustazah, nanti anda dah dewasa, anda dah keluar, walaupun sekarang ada yang bekerja kan. Ada yang bekerja ke buat apa. Jangan sekali-kali ambil benda yang bukan hak kita. Ya? Sebab doa tidak akan dimakbulkan. Ini kalau jelaskan dua kesan, tidak makan makanan yang halal, inilah doa tidak dimakbulkan, ibadat tidak diterima. Okay? Jadi murid-murid boleh tengok kalau ini pakaian, boleh jawab pula aspek makanan. Boleh jawab pula dari aspek makanan. Okay. Okay. So, kita tengok pula hadis yang kedua. Ada soalan tak dekat hadis yang pertama ni? Dan bukan selalunya, mulai 2019 Ustazah tengok trend soalan kebat. Trend soalan kebat. Sebenarnya soalan ni usaha yang boleh anda lakukan untuk mengajak rakan berpakaian menurut syarak boleh dijawab, boleh ditanya dalam bentuk kebat. Ya. Huraikan. Kalau dia mula dengan kata tugas huraikan usaha anda. Dia tak adalah dua. Sebab dia nak soalan kebat. Huraikan usaha yang boleh anda lakukan untuk mengajak rakan anda berpakaian menurut syarak. Kalau macam tu macam mana pula jawapannya? Okay. Bagi contoh. Bagi contoh. Bagus. Bagi contoh. Lepas tu bagi. Jadi. Ya. Bagi contoh. Lepas tu bagi huraian dan bagi kesimpulan. Jadi kita buat macam ni. Dua pula. Huraian lengkap Ustazah. Huraian lengkap, betul. Cara saya mengajak rakan menutup aurat ialah, okey. Selepas ialah, ini ialah isi. Okay. Selepas ialah, jawapan kita akan jadi isi. Ialah dengan menunjukkan contoh teladan. That is isi. Okay. Huraian yang kedua, huraian boleh jadi contoh ataupun boleh jadi kesan.
kita boleh ambil contoh. Contohnya, saya akan berpakaian menutup aurat setiap kali saya berdepan dengan orang yang bukan mahram. Okey, kelas. Sebenarnya dekat sini Ustazah dah ada contoh dan huraian lengkap. Contohnya, saya akan berpakaian menutup aurat. Ini dah jadi huraian. Yes, ini jadi huraian. Setiap kali saya berdepan dengan orang yang bukan mahram, ini dah jadi huraian lengkap. Okey. Kalau Ustazah nak tambah lagi tak ada masalah. Hal ini akan menyebabkan rakan saya dapat mengikut apa yang saya buat. Okey. Kalau tak nak tulis tu pun tak apa. Sebab dah memadai dah. Okay, ingat ya. Kesimpulannya. Okay. Kesimpulannya kesimpulannya ni macam pengajaran tau. Dia mesti mula kita hendaklah. So, jangan ambil menutup aurat ni ya. Jangan ambil isi tadi. Jangan ambil isi kita ni tadi. Okay, siapa tu? Okay, jangan ambil isi yang tadi. Kita cuba buat lain. Kesimpulannya kita hendaklah mentaati Allah dalam berpakaian. Okey. Kesimpulannya kita hendaklah mentaati perintah Allah. Saya buat sini sikit. Dalam berpakaian agar dikasihi Allah. Okay. Agar dikasihi Allah. Okay. So, ni soalan kebat. Beza tak soalan kebat dengan soalan ini? Soalan terangkan ada dua isi dengan huraian. Manakala soalan kebat, satu isi saja. Dengan menunjukkan contoh teladan. Satu isi sahaja. Ya? Okay. Dengan menunjukkan contoh teladan, satu isi sahaja. Kemudian diikuti dengan huraian lengkap dan juga kesimpulan. Buat dalam satu perenggan. Saja macam ni. Itu ialah soalan kebat. Okey. Jadi Ustazah dah bincang lebih kepada teknik tadi. Okey, kita tengok pula hadis yang kedua. Hadis yang kedua, seperti mana yang Ustazah cakap tadi, kalau kita nak tahu hadis ni tentang apa, kita kena baca. Yes, kita kena baca yang Ustazah highlightkan ini. Okay. Ni, yang ini ni. Hadis di atas menjelaskan dunia sebagai tempat persinggahan di alam akhirat. Oh, barulah kita tahu hadis ni tentang tajuk hidup di dunia ibarat perantau. Dalam hadis ni ada dua poin yang penting. Hidup di dunia hanya sementara, kita kena sediakan bekalan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jangan tangguhkan kerja. Jangan tangguhkan urusan. Okey, nak tengok dekat mana? Yang pertama ni, ini perkataan yang paling popular. Gharibun. Ya? Okey. Okey. Ini perkataan paling popular yang selalu ditanya dalam hadis ni. Gharibun. Dan satu lagi, abirun sabil. Abirun sabil. Don't worry, kalau dua ditanya ni, semuanya membawa maksud pengembara atau perantau. Sama. Nyatakan pengertian kalimah yang bergaris. Kalau dia garis yang ini atau yang ini, dua-dua maksudnya ialah pengembara atau perantau. Nampak tu markahnya satu. Dan selalu juga yang ditanya yang digaris ni, yang ada amsaita, yang ada sabah, asbahta ataupun almasa. Selalu ditanya yang itu. Amsaita petang, as-sabah pagi, asbahta pagi, amsaita petang, almasa petang. Apa cerita ni? Idza amsaita fala tantazir as-sabah. Jika kamu berada pada waktu, ya, apa dia Mas? Pagi.
Ya, bagus. Jika kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu Jangan sehingga waktu petang. petang. Maksudnya apa? Jangan tangguhkan urusan. Ya, Alhamdulillah kita ada 93 orang bersama kita. Jangan tangguhkan urusan. Okey, kalau dia garis yang ini. Okey, kalau dia garis yang ini pula, cuba tengok ni. Sihatika. Cakap Melayu lebih kurang ke cakap Melayu ikut cakap Arab? Cakap Arab ke cakap Arab yang ikut cakap Melayu ke ataupun orang Melayu yang ikut cakap Arab? Ya. Sihatika. Apa dia sihatika? Sehat. Hayatika. Ya, oh English. Hayatika hidup. Ya, hayatika hidup. Jadi ada 3 lah. Ada 3 poin kat sini. Ini poin yang pertama. Hidup di dunia hanya sementara. Kita ni ibarat perantau, kena ada bekalan. Perantau nak pergi mana-mana kena ada bekalan. Ini yang kedua, jangan tangguhkan kerja. Dan ini yang ketiga, guna peluang waktu sehat dan guna peluang waktu hidup sebelum sakit dan sebelum mati. Ada 3 poin dekat sini. Ada 3 poin dekat sini yang boleh ditanya. Okey, cuba kita tengok soalannya. Jelaskan 3 bekalan untuk kehidupan hari akhirat. Okey, untuk selamat, okey, kalau dia tanya 3 bekalan untuk akhirat ni, okey, kesian ada someone. Okey, kalau dia tanya apa bekalan untuk akhirat, kita kena letakkan ibadat-ibadat fardu dan ibadat-ibadat sunat. Macam mana tu? Untuk selamat, menjawab soalan ini, biar kita jawab lebih. Biar kita jawab lebih. 3 bekalan. Jangan lupa nombor soalan. Katalah 2. Soalan 2B. 2. Macam tu. Nombor soalan mesti tepat. Sebab Ustazah pernah tidak memberi markah kepada pelajar, memang itu dia punya arahan dia. Bukan kita nak zalim ke apa ke. Memang kita diberi arahan begitu. Lembaga peperiksaan memang akan cakap macam tu. Tak boleh dapat markah siapa yang tak tulis dengan nombor soalan yang tepat walaupun jawapan dia betul. So be careful. 3 bekalan akhirat. Okay, simple macam tu. 1. Kenapa Ustazah suka buat bulat? Ustazah tak suka nombor 1. Ustazah tak suka letak nombor 1 macam ni. Sebab Ustazah tak nak nanti keliru. Okay? Kalau Ustazah buat 1 kat situ, lepas tu Ustazah buat 2 kat sini, lepas tu Ustazah buat 3 kat sini, Ustazah takut soalan bawah ni, sebab pernah Ustazah tengok pelajar dia keliru. Dia dah tulis 3, dia ingat dia dah jawab soalan 3. Padahal itu jawapan. So dia tak jawab soalan 3 sebab dia ingat dia dah jawab soalan yang ketiga. So sangat bahaya. So better kita letak bullet. This is bullet. 3 bekalan akhirat. Nak selamat, kita tuliskan yang fardu dan yang sunat. Solat fardu mesti ada. Solat fardu. Sebab solat fardu ni kan perkara pertama yang dinilai oleh Allah. Dekat akhirat nanti Allah nak tengok kita ni solat ke tak. Sebab solat lah yang membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Ni tazkirah sikit ya. Dan solat lah yang membezakan antara orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat fardu. Okey, cuba kita tengok soalan dia. Soalan dia kata jelaskan 3 bekalan. Okey. Solat fardu ni kalau nak ikutkan salah ni tau. Sebab tak ada ayat lengkap. Macam mana nak dibetulkan? Menunaikan. Yes, baru baru dikira markah. Kalau solat fardu sahaja, sebab soalannya jelaskan. Bila soalan jelaskan, okey saya tunjuk balik. Bila soalan jelaskan ini, ya. Ni jelaskan, kita kena bina ayat. Jadi inilah ayat kita tadi. Menunaikan solat fardu. Okey, buat satu lagi benda fardu. Menunaikan ibadat puasa. Okey. Di bulan Ramadan. Okey, sekarang kita nak tambah ibadat bekalan akhirat tadi, amalan-amalan sunat pula, ya. Membanyakkan berzikir. Nampak? Kalau amalan sunat, perkataan ialah membanyakkan. Kalau amalan fardu, perkataan sesuainya ialah menunaikan. Inilah bekalan ke akhirat.
masih seimbang. Sebab dalam hadis yang satu lagi, orang beriman kekasih Allah, ya. Adik Ponjai tu ya. Okey. Dalam hadis yang satu lagi, okey, Ustazah kena tengok sekejap, mungkin ada masalah ke? Okey, boleh Nur Syuhada? Okey, alhamdulillah. Membanyakkan zikir. Lagi kita banyakkan melazimi. Perkataan melazimi ni maksudnya membanyakkan jugalah. Melazimi selawat ke atas Nabi. Okey. So nampak tak? Dia nak tiga, kita bagi 4. Tak apa. Dalam menjawab soalan kertas 2 ni, katalah kita salah. Kita tulis itu sedekah. Sepatutnya memberi sedekah kan? Kita buat salah. Nak padam ke? Ustazah. Mana-mana? Ya. Kalau tulis lebih tu. Ya. Tapi kalau tulis lebih, kalau ada salah tu, kalau ada yang betul, ada makan lebih kan? Ya, macam ni. Kalau salah, jangan padam. Ni, jangan cancel. Tulis saja. Tambah aja. Jangan cancel. Sebab ini memang kes pernah terjadi tau. Pelajar ni, pengalaman Ustazah sendiri menanda kertas pelajar. Pelajar ni, dia tulis jawapan. Lepas tu dia cancel. Ustazah nampak lah jawapan dia tu. Tapi dia dah cancel. Sebenarnya yang dia cancel tu lah jawapan. Tak rugi. Lebih baik dia biar je jawapan dia tu. Sebab pemeriksa untuk kertas 2 ni, kertas subjektif. Struktur. Dia ada jawapan terhad. Pemeriksa hanya tanda yang betul sahaja. Pemeriksa hanya tanda yang betul saja. Yang salah dia biarkan. Cukup 3, okey, done. Cukup 3, dia pun selesai lah. Dah dapat markah penuh. Jadi jangan padam. Tambah. Mungkin waktu jawab periksa dia pening tu. Ya, kesian kat dia. Jadi anda jangan macam tu. Tidur mesti cukup. Okey, cuba kita tengok nombor 3 ni. Terangkan kelebihan mengurus masa secara berkesan dalam kehidupan. Okay, kadang-kadang kita tak ada idea tau. Kita tak ada idea ni. Terangkan kelebihan mengurus masa. Oh, kelebihan tu ialah kebaikan. Apa ya kebaikan? Ingat tadi Ustazah cakap kalau kebaikan kita cuba jawab apa kebaikannya pada diri kita. Apa kebaikannya pada masyarakat kita. Apa kebaikannya pada agama kita. Tapi dekat sini cuba tengok 2 markah. So maknanya kita fokus dekat diri kita je lah. Apa kebaikannya kalau anda semua mengurus masa dengan berkesan? Yes. Apa kebaikannya? Okey, kita cuba jawab. Okey ya. Okey, so kita jawab poin yang keberapa tu? 3. Buat macam tu. Kebaikan mengurus masa dengan berkesan ialah bawah. Jawapan masih ke bawah tau. Jangan ke tepi. Sebab apa? Mudah pemeriksa nak semak. Ialah hidup menjadi tenang. Hidup ke tenang? Jiwa yang tenang kan? Jiwa menjadi tenang. Ini isi. Kenapa jiwa tenang? Kerana kerja tidak berlombok. Okey. Ya. Silakan. Kalau yang soalan ni guna akronim SAJIMA boleh kan? Yes. Sa untuk supaya. G untuk? Jiwa. Oh, S. G. SAJIMA. Sa untuk? Jiwa menjadi tentram boleh? Sayang. Bagus. Ni Ustazah dah jejik kat situ. Ada orang datang sekejap Ya, betul. Very good. Itu memang dah guna teknik yang ada tu. Sayang. Allah sayang kan? Allah sayang. Allah suka. Dikasihi Allah. Disayangi Allah. Tapi untuk soalan ini mesti ada kerana. Mesti ada penghubung. Sebab soalannya terangkan.
Dikasihi Allah. Allah sayang kerana mengisi masa dengan perkara berfaedah. Saji maji. Jiwa menjadi tenang kerana kerja tidak berlonggok-longgok. Masyarakat. Dikasihi masyarakat. Kan ma tu betul tak? Dikasihi Betul. masyarakat kerana. Dia ada kerana mengurus masa dengan bijak. Yang huraian tu yang kita nak cari tu, ya. Okey. So, selalunya soalan ini akan ditanya, soalan kebat mesti ditanyalah dekat sini, ya. Soalan kebat ni akan ditanya dekat sini. Selalu ditanya. Okey. Seterusnya kita tengok pula, alhamdulillah kita dah habis tiba-tiba 7 pula ya. 2 hadis, kita ada 2 lagi hadis. Okey. So 2017, hadis yang masuk ialah hadis ni, la tahasadu. Macam mana Zul? La tahasadu wa la tanajashu. Alamak, sumbanglah pula suara ustazah ni. Zul bolehlah nyanyi. Zul ada nyanyi dulu kan Zul? Hello Zul. Zul ada ke tu? Kantoi Zul hilang ke mana dah Zul ni. La tahasadu, jangan dengki-mendengki. Wala tanajashu, jangan benci-membenci. Wala tabaghadu, jangan tipu-menipu. Wala tadabaru, jangan berpaling muka. Ini ialah, nampak ni, hadis di atas menerangkan sifat-sifat yang perlu dijauhi. Kita dah tahu dah apa dia sifat yang perlu dijauhi. Hasad, dengki, tipu-menipu, benci-membenci, berpaling muka ni maksudnya sombong. Dah ada 4 dekat situ. Soalan selalu ditanya macam ni. Nyatakan 2 sifat tersebut selain dengki. Alamak, dia tak nak dengki lah, dia nak yang lain. Apa dia? Agak-agak kan kalau anda tak tahu hadis ni, apa sifat-sifatnya, anda boleh tulis senaraikan semua sifat negatif. Kan? Apa sifat negatif yang menyebabkan orang berpecah belah? Kat sini, hasad dengki, benci-membenci, sombong. Boleh masukkan tu ya. Okey. Jelaskan sebab segelintir umat Islam masih saling dengki-mendengki. Okey. Siapa ingat? Kalau soalan sebab, Ustazah kena sebab apa ni, yang ni nak kecil, saya ketenakan sikit. Kalau soalan sebab, punca sesuatu benda berlaku, okey, ada tak dia punya teknik dia? Punca sesuatu berlaku, okey. Yang pertama, faktor iman. Okey. Kalau soalan berkaitan apa sebab, apa punca, juga dipanggil apa faktor. Ya? Apa sebab, apa punca, apa faktor orang saling berlaku saling dengki-mendengki ni dalam kehidupan. Okey, kalau soalan begini, jawapan kita, pada yang pertama ialah I, iman. Pada yang kedua ialah P, didikan. Pada yang ketiga ialah P, pengaruh. Macam mana tu? Apa faktor berlakunya dengki-mendengki? Apa faktor berlakunya bergaduh? Apa faktor berlakunya apa-apa saja benda negatif, kita lihat pada 3 perkara ni. Iman, lemah. Didikannya apa yang berlaku? Kurang. Didikan agama. Pengaruh. Pengaruh rakan sebaya. Ya, pengaruh negatif. Okey. Pengaruh negatif. Okay, ini kalau soalan itu kata jelaskan. Kalau soalan itu terangkan, so kita kena tambahlah. Ya? Okey, siapa yang masuk tu? Okey. So kita kena tambahlah. Iman lemah. Ya? Sehingga tidak takut dengan azab Allah. Ini dah jadi terangkan. Ini kalau soalan terangkan.
kurang didikan agama, lantas tidak tahu halal dan haram. Pengaruh negatif seperti mengutamakan dunia. Okey. Ustazah cuba ajar anda sekiranya kalau soalan itu terangkan. Tapi okeylah, dekat sini soalan jelaskan sahaja. Jelaskan sebab segelintir umat Islam masih saling dengki-mendengki. Anda boleh gunakan 3 jawapan ini. Untuk apa sahaja, bukan saja dengki-mendengki. Termasuklah soalan-soalan dari akidah ke soalan-soalan lain, boleh ambil faktor iman, boleh ambil faktor didikan, boleh ambil faktor pengaruh. Okey, kita tengok soalan ini. Okey, kejap Ustazah ke bawah kan. Okey, ini soalan kebat. Boleh nampak tak? Okey, Ustazah besarkan lagi. Pada pendapat anda, mengapakah umat Islam perlu? Okay, soalan kebat macam ni macam susah juga kita nak ni kan, nak fikirkan. Pada pendapat anda, mengapakah umat Islam perlu berpegang teguh kepada ayat di atas dalam memastikan kelangsungan ukhuwah umat Islam terus terjalin? Okay, ayat dia apa? Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu. Jadi, masa kamu baca ni berulang kali. Pada pendapat saya, mengapa umat Islam perlu berpegang teguh dengan ayat ni? Ayat ni maksudnya kenapa umat Islam mesti berpegang teguh dengan Islam? Kenapa umat Islam mesti jangan bercerai-berai? Kenapa umat Islam mesti bersatu padu dalam memastikan kelangsungan ukhuwah umat Islam terus terjalin? Kenapa? Sebab soalannya kenapa. Jadi bila soalan mengapa, jawapannya ialah kerana. Betul tak? Kerana, dan kerana tu mestilah kebaikan, kan? Kerana apa? Okey, cuba kita jawab. Okey. Cuba kita jawab soalan ini. Umat Islam perlu berpegang teguh kepada ayat di atas. Okey. Kita kena ambil sikit tahu ayat ni. Yang ini kita kena ambil sedikit ayat ni sebagai introduction. Umat Islam perlu berpegang teguh kepada ayat di atas dalam memastikan kelangsungan ukhuwah umat Islam kerana kena buat macam tu ya. Kerana okey, kita cuba. Jom kita cuba. Okey. Jom kita cuba. Umat Islam perlu berpegang teguh dengan ayat di atas untuk melangsungkan ikatan. Melangsung ni maknanya mengekalkan. Okey, kita boleh je buat ayat kita. Untuk mengekalkan ikatan ukhuwah. Kalau anda tak tahu, Ustazah, ukhuwah tu apa? Anda tak tahu pun ukhuwah. Tapi mesti ukhuwah tu benda baik. Ukhuwah ni ikatan persaudaraan. Ya? Ukhuwah persaudaraan ialah kerana umat Islam perlu berpegang teguh dengan ayat di atas untuk mengekalkan ikatan ukhuwah. Kerana apa? Dapat menjadikan umat Islam maju. Okey, katalah ya. Itu isi. Kenapa kita mesti kekalkan ukhuwah? Sebab bila kita bersaudara, kita kekalkan ukhuwah, kita akan lebih maju. Dapat menjadi umat Islam yang maju, umat yang maju, itu dah isi dah tu. Sebab dalam soalan kebat ni, dia nak apa kebaikan kita mesti kekal berukhuwah? Apa kebaikannya kita perlu berpegang teguh dengan ayat, berpegang teguh dengan ajaran Islam, jangan bercerai supaya kita terus berukhuwah, supaya kita bersaudara. Sebab kita nak menjadi maju. Apa lagi jawapan isi yang boleh? Umat Islam perlu berpegang teguh dengan yang di atas untuk mengekalkan ikatan ukhuwah supaya dikasihi Allah. Boleh juga. Supaya hidup
berjaya dunia akhirat. Boleh juga kita berikan kebaikan dia. Okey, sekarang ni huraian. Huraian dia sama ada contoh ataupun kesan. Okey. Bagi contoh. Berpegang teguh dengan ayat ni yang mengekalkan ikatan ni. Kita bagi contoh tentang kita ni maju. Tidak Contoh. bermusuh-musuhan. Ya, bagus. Contohnya, tidak bermusuhan. Ataupun kalau kita ambil yang positif, kita ambil yang positif. Ini negatif kan? Contohnya, tidak bermusuhan dan saling bantu-membantu. Okey. Okey, contohnya, tidak bermusuhan dan saling bantu-membantu. Okey. Ini dah dikatakan huraian. Okey, sekarang ni kita nak buat huraian lengkap. Huraian lengkap mungkin boleh jadi kesan. Hal ini akan menjadikan umat Islam kuat dan dapat, okey. Boleh juga. Hidup dalam keamanan. Ya, hal ini akan menjadikan umat Islam kuat dan hidup aman. That's good. Okay. Hal ini akan menjadikan umat Islam kuat dan hidup aman. Terus masuk kesimpulan. Sebab dah cukup dah. At least ada 4 ayat. Kesimpulannya, kita hendaklah. So ingat, jangan ambil berpegang teguh dengan ayat ni. Jangan ambil isi. Ya. Jangan ambil isi. Kita hendaklah. Okay. Boleh ambil bersatu padu sebab kita tak ada perkataan bersatu padu kan. Bersatu padu agar dikasihi, agar dirahmati Allah. Okey. Ustazah Liza boleh komen tak? Ustazah Liza sangat mahir dalam kebat ni. Ustazah Liza boleh komen tak Ustazah Liza? Ya, betul. Ya. Boleh ya? Boleh macam ni ya? Boleh 4 markah. Okey, alhamdulillah 4 markah. Okey. Menjadi maju, ini isi. Kemudian kita bagi contoh-contohnya tidak bermusuhan. Okey, ini jadi huraian. Dan juga umat Islam menjadi kuat, ini boleh jadi huraian lengkap. Dan kita hendaklah bersatu padu, ini semua ni ialah kesimpulan. So, 4/4 markah. Bayangkan soalan hadis. Okay, Ustazah tunjuk lagi. Soalan hadis untuk kertas 1 ada pada soalan 1. Nampak tu? Ada pada soalan 2 dan ada pada soalan 3. Ni dia. Semua ketiga-tiga ni kita dah jawab. Ya, kita dah jawab. Okay, dan satu lagi soalan hadis yang kita belum bincangkan ialah orang beriman kekasih Allah. Kita tengok dalam soalan 2016. 2016 ada tajuk tu. Tajuk mula-mula, tengok la tahasadu 2016 kan? 2017 pun keluar juga. Dia tanya perkataan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Okey. Okey, kemudian kita tengok hadis yang kedua. Hadis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, silakan. Tanya boleh? Boleh silakan. Yang rujukan paper tu Ustazah boleh hantar pada dalam bentuk PDF tak? Sebab Ini saya boleh? nak buat ulang kaji. Boleh sangat. Okey, sebab Ustazah ada terima beberapa makluman. Ada pelajar yang modul gemilang tu dia dah habis buat. Dia kata dia tak ada lagi bahan. Jadi Ustazah akan kongsikan dengan anda kertas-kertas soalan lepas. Kertas-kertas soalan lepas daripada 2015, 2016, 2017. Kalau ada 18-19 pun sangat-sangat bagus untuk anda buat latihan. Okey, Ustazah akan jadikan dia PDF. Dan Ustazah akan sharekan dalam grup. Nanti Ustazah anda ikut kelas lah ya. Ustazah masing-masing akan sharekan. Jadi anda boleh gunakan konsep we can learn anywhere, anytime. Kita boleh belajar kat mana-mana saja sebab kita dah ada PDF ya. So alhamdulillah masa kita telah menunjukkan pukul 9. Kita tengok last kali tajuk. Ni dia. Tajuk hadis untuk 2016. Ini tak keluar dalam 2017.
Okey, iaitu tapi dia dah keluar dalam 2019 tau. Ini keluar dalam 2019. Orang beriman kekasih Allah. Ni orang beriman kekasih Allah. Jadi tajuk ni anda boleh rujuk dalam modul gemilang. Siapa yang dah habis modul gemilang boleh dapatkan jawapan daripada ustazah masing-masing. InsyaAllah kita semua ada. Dan alhamdulillah, masya-Allah kita ada 80 pelajar di sini dan jangan lupa tuliskan nama-nama anda ya. Okey, alhamdulillah kita ini sebagai satu permulaan ya. Kita buat kertas 2. InsyaAllah kita akan buat kertas yang lebih mencabar lagi iaitu kertas 1 ya. Iaitu kita akan buat kertas 1. Okey. Ustazah ingin kita beri laluan kepada Ustazah Habibah dan juga Ustazah Liza jika ada apa-apa pesanan. Mungkin Ustazah Afidah ada ke? Minta maaf kalau Ustazah tak nampak. Okey. Ada soalan daripada anda boleh tuliskan dalam chat. Ustazah akan record. Okey, record still on. Okey. Sebelum kita berpisah, Ustazah tutup dulu record. Mungkin kita nak perbualan yang biasa-biasa.